Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita khas edisi malam 21 November 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita. Pembinaan Jambatan Sungai Sarawak Sejingkat dan Second Kuching Samarahan Trunk Road merupakan salah satu projek berimpak tinggi yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak di bawah projek Rangkaian Jalan Pesisir Sarawak dengan kos sebanyak 11 juta ringgit. Perasmiannya telah disempurnakan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di perkarangan tapak projek Jambatan Sejingkat di sini pada Ahad. Berucap dalam majlis itu, beliau berkata jambatan tersebut merupakan laluan alternatif yang akan memudahkan pengguna Jalan Raya Kuching Samarahan bagi mengatasi masalah kesesakan jalan raya. Perbelanjaan semua seperti mana yang kita fahamkan ialah termasuklah jalan-jalan yang kita perbaiki rehabilitation di naik taraf. Altogether is 11 billion. And the period of construction is from now until to the whole coastal highway until about 2026. That is about 6 years. And that will upgrade our economic activities in all sectors, including tourism, agriculture, services, and other relevant sector. Jadi saya ingin nak katakan bahawa we have delivered the last 3 years all the connectivity for the coastal highway. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Majlis Pecah Tanah Jambatan Sungai Sarawak Sejingkat dan Second Kuching Samarahan Trunk Road. Sementara itu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi memberitahu dengan pelaksanaan projek ini juga akan memberi akses serta membuka ruang yang lebih banyak dalam sektor sosioekonomi pada masa akan datang, terutama dalam sektor pertanian, perikanan dan industri asas tani. Jadi semuanya amat penting untuk sebagai booster, penggalak kepada industri yang bakal berkembang di bahagian Samarahan dan di bahagian Kuching dalam masa yang terdekat. Pembangunan sistem infrastruktur yang mampan akan mendorongkan pembukaan lebih banyak kawasan dan membangunkan tanah-tanah terbiar, terutama di kawasan pesisir untuk merangsangkan pembangunan aktiviti ekonomi seperti perdagangan, pertanian, pelancongan, perkembangan sektor-sektor lain di kawasan sekitar, sekaligus merancangkan perkembangan sosioekonomi untuk rakyat, dan kita percaya ianya akan membolehkan pembukaan kawasan perumahan untuk kumpulan B40 dan M40 di masa yang akan datang. Berita selanjutnya, Jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC telah membincangkan aspek-aspek yang berpotensi bagi memperkukuh sekuriti makanan negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, sejak penubuhan FSCC pada 25 Mac 2020, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk merapatkan jurang yang dikenal pasti dalam sistem makanan negara, khususnya bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan yang cukup, selamat, bernutrisi dan mampu beli secara berterusan kepada rakyat. Menurut beliau, antaranya ialah cadangan insentif untuk pengeluaran makanan sihat dan berkhasiat, pemantauan dan penguatkuasaan pengimportan daging, mekanisme pemantauan bekalan dan harga bahan makanan, khususnya bawang dan cili, serta penubuhan Lembaga Ruminan Negara LRN. Tambah beliau, pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB juga merupakan antara solusi yang dicapai menerusi platform ini untuk meningkatkan produktiviti industri padi dan beras negara. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang menyatakan apakah dapatan dan solusi yang dicapai menerusi Jawatankuasa Kabinet mengenai jaminan makanan yang dipengerusikan Perdana Menteri yang telah ditubuhkan setahun yang lalu. Selain itu, katanya MAFI secara kolaborasi merentasi agensi dan kementerian telah membangunkan satu pelan tindakan khusus iaitu Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, Pelan Tindakan DSMN 2021-2025. Ujarnya lagi, satu kumpulan kerja atau Task Force Data Sekuriti Makanan Negara telah diwujudkan bagi mengenal pasti sumber dokumen GFSI yang berpotensi menjadi rujukan dengan mengumpul data tersedia di kementerian dan agensi berdasarkan indikator GFSI.
Seterusnya, Sarawak Association of Maritime Industries SAMIN telah menganjurkan program launching ceremony Book of Sarawak 2021 di Empress Ballroom Kingwood Hotel Sibu pada Sabtu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, The Book of Sarawak 2021 diadakan bertujuan menyediakan maklumat terkini mengenai kategori pembinaan kapal dan pembaikan kapal SBSR serta industri sokongan di Sarawak. Tambahnya, industri pembinaan kapal telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan Sarawak kerana banyak sungai besar dan anak sungai serta garis pantai yang panjang meliputi negeri ini. Selain itu, beliau juga memberitahu Kerajaan Sarawak telah melangkah ke hadapan apabila memulakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 untuk mencapai status maju menjelang 2030. Seterusnya, beliau menambah, didorong data dan inovasi PCDS 2030 bertujuan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar yang dinikmati oleh rakyat Sarawak. Dalam majlis yang sama, turut berlangsung penyerahan mock check daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintret kepada SAMIN berjumlah RM30,000. Ia termasuk peruntukan dana pembiayaan skim kredit mikro Sarawak berjumlah RM2,628,000 dan program bantuan graduan ke arah keusahawanan gerak berjumlah RM33,000. Beralih ke perkembangan Pertubuhan Agama Buddha Miri menerima peruntukan daripada unit untuk agama-agama lain Unifor berjumlah RM115,000 bagi tujuan penambahan fasiliti lift dan naik taraf kemudahan rumah ibadat terbabit. Majlis penyerahan cek Unifor telah disampaikan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin kepada Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Agama Buddha Miri pada Jumaat. Menurut Datuk Seri Lee, rakyat Sarawak tidak mempunyai masalah dari sudut agama, malah Kerajaan Sarawak mempunyai inisiatif untuk membantu semua agama selain agama Islam, bantuan disalurkan melalui Unifor. Kerajaan Sarawak menerusi Unifor telah memperuntukkan dana setiap tahun untuk menyediakan kemudahan ibadat untuk semua lapisan masyarakat di Sarawak. Sarawak juga dikenali sebagai negeri contoh di negara ini dari segi keharmonian agama dan perpaduan rakyat. Manakala Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah menyaksikan penyerahan projek Rumah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Sungai Lumut pada Jumaat. Projek di bawah seliaan Jabatan Kerjaya JKR Sarawak itu telah dibina dengan kos sebanyak RM200,000. Beliau yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai berkata, projek tersebut penting bagi menyediakan tempat untuk JKKK dan pertubuhan bukan kerajaan NGO bermesyuarat maupun mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Sejurus selepas itu, beliau sempat melawat ke projek pembinaan Jambatan Pulau Keladi yang telah siap sepenuhnya pada 29 Oktober 2021. Jambatan tersebut memberi manfaat kepada kira-kira 4,970 penduduk yang mana sebelum ini dibina menggunakan kayu dan kini telah digantikan dengan menggunakan konkrit sepenuhnya menerusi dana projek rakyat yang dipohon terus daripada Kerajaan Sarawak. Laporan diteruskan di Mambong pula. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil telah menyempurnakan penyerahan peruntukan projek kecil luar bandar MRP bagi kawasan Mambong pada Jumaat. Peruntukan berjumlah RM203,000 itu diagihkan kepada 5 pertubuhan bukan kerajaan dengan nilai RM50,000 dan 6 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sebanyak RM76,000. Turut diserahkan bantuan pendidikan berjumlah RM77,000 kepada 27 individu. Datuk Dr. Jerib dalam ucapannya mengucapkan tahniah kepada semua penerima dan berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban dalam menghadapi kesulitan hidup sepanjang pandemik COVID-19. Majlis ringkas yang diadakan di White Dove Cafe, Jalan Puncak Borneo itu turut dihadiri Pegawai Tadbir Pejabat Daerah Kecil Padawan Julius Scott Sapong dan Presiden Persatuan Bidayuh Penrisen Joris Sedek. Beralih ke laporan pelaksanaan projek Sekolah Daif tahun 2019 adalah inisiatif Kerajaan Persekutuan untuk membaik pulih semua sekolah-sekolah Daif di Sarawak yang melibatkan jalinan kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Kerjaya KKM dan Jabatan Kerjaya JKR. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang berkata pelaksanaan projek naik taraf sekolah Daif yang merupakan touch point kepada rakyat.
Pujannya lagi, ia menjadi fokus kerajaan persekutuan dalam usaha meningkatkan tahap kualiti pendidikan di samping menyediakan kemudahan yang lebih sempurna dan selesa serta mewujudkan suasana persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selamat kepada warga sekolah. Projek menaik taraf Sekolah Daif 2019 di Sarawak yang dilaksanakan melalui peruntukan pembangunan dibahagikan kepada 12 pakej melibatkan pembinaan sekolah Daif di daerah Betong, Seratok, Serian, Semarahan, Kapit, Julau, Bintangor, Tanjung Manis, Daro, Dalat, Kanawit, Limbang, Lawas, Bintulu, Belaga, Baram, Subis dan Miri. Berucap semasa majlis pecah tanah projek pembangunan Sekolah Daif, Sekolah Kebangsaan SK Batu 36 Selangau pada Jumaat, beliau berkata sekolah tersebut amat bertuah kerana mendapat peruntukan yang besar dalam pembangunan semula Sekolah Daif di bawah peruntukan RM1 bilion fasa 2, pakej 7 yang menelan belanja RM22 juta iaitu SK Batu 36, SK Penghulu Imban di daerah Selangau dan SK Sangan Imban di Tatau. Terdahulu, Insinyur Christopher Gira berkesempatan menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Selangau tahun 2020 yang diadakan di Sibu. Dalam ucapannya, beliau berkata anugerah dan pengiktirafan merupakan motivasi yang cukup penting dalam melahirkan penjawat atau pekerja yang berdedikasi dan bersungguh-sungguh. Tegasnya, melalui majlis seperti ini, semua penerima sijil dan anugerah tentunya akan melipat gandakan usaha ke arah mencapai visi dan misi jabatan. Seramai 42 orang menerima perkhidmatan cemerlang dari sekolah di daerah Selangau, termasuk seramai 6 pegawai perkhidmatan pendidikan PPP dan anggota kumpulan pelaksana AKP yang bersara wajib tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS Sarawak dan Jovi.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.